Okay, so sekarang kita akan tengok chapter 7, gravitation. Di mana gravitation kesemuanya ada 3 subtopik, ada 3 semua. Tapi petang ini saya hanya akan cover satu subtopik sahaja, iaitu 7.1, gravitational force and field strength. So ada 2 sahaja. Yang pertama adalah gravitational force, di mana rumus dia adalah G mass for object 1 multiply mass for object 2 divide by R square. Dan satu lagi adalah gravitational field strength, di mana gravitational field strength ini salah satu lagi terms dia adalah gravitational acceleration. So take note, gravitational field strength actually adalah sama dengan gravitational acceleration A, di mana rumus dia adalah G m divide by R square. So, untuk gravitational force, confirm unit akan dalam Newton. Untuk A, ada 2 yang awak boleh guna. Sama ada ms negative 2, di mana A juga adalah sama dengan F over M. Jadi unit dia juga boleh ditulis sebagai Newton per kg. Sebab dia adalah force per mass. So ada 2. Tapi kebiasaannya pelajar lebih familiar menggunakan rumus ms negative 2. So ini adalah subtopik yang saya akan cover pada petang ini. So kita go on pada yang pertama. Gravitational force. Okay. Gravitational force, definition dia adalah, definition ni akan keluar dalam UPS. So gravitational force yang pertama adalah F proportional to product of the mass. Bila saya sebut produk, bermakna dia melibatkan 2 objek dengan mass M1 dan juga M2. So force proportional to product of mass and inversely proportional to the square of the distance. Inversely proportional to the square of the distance. So bila kita tulis sama juga, dia akan ada satu value G di hadapan, di mana G itu adalah nilai gravitational constant, di mana constant ini akan diberikan semasa exam. This value will be given in exam. So, bila sebut gravitational force ini, jadi saya lebih baik saya lukis sendiri. Gravitational force melibatkan 2 objek. Dia melibatkan 2 objek. Bermakna saya akan lukis objek, labelkan sebagai M1. Second object, label as M2. Gravitational force adalah bersifat attractive force. So take note, dalam UPS juga boleh ditanya untuk gravitational force. So bila gravitational force, awak kena tahu dia adalah attractive force di mana melibatkan jarak yang besar. Jarak yang besar. So dia adalah attractive force long range. So bila sebut attractive force, dia tend to attract to each other. So dia nak menghala ke arah satu sama lain. Tend to attract. So bila tend to attract, so dia akan ada force on M1 dan juga force on M2. So kalau force on M1, maka kita akan tulis F, tulis tuan dulu, 1, 2. Kalau force M2, kita akan tulis dulu 2 dulu, baru tulis 1. So cara penulisan pun kena hati-hati sebab kita akan tulis tuan dia terlebih dahulu. So on M1 akan jadi F12, on M2 akan jadi F21. So in conclusion,
Gravitational force involves two objects. Gravitational force is attractive force long range. So bila attractive force bermakna anak panah adalah towards each other. So cara labeling, tulis dia punya tuan terlebih dahulu. Bermakna kalau on object 1, tulis dulu F12, kalau on object 2, F21. Di mana untuk F12, rumus akan menjadi G M1 M2 divide by R12 square. Kalau onto 1 pula akan jadi G M2 M1 R21 square. Di mana distance R12 dan R21 adalah sama. So in conclusion, magnitude F12 actually equivalent to magnitude F21. Magnitude F12 equivalent to magnitude F21 but acting in opposite direction. So this one juga mungkin akan ditanya dalam UPS. So dalam UPS ada beberapa definition ataupun konsep untuk gravitational force yang awak perlu tahu. Yang pertama adalah dia punya definition di mana force proportional to the product of the mass M1, M2 inversely proportional to the square of the distance R square. So bila tulis akan dapat F equivalent to G M1, M2 divided by R square. Tapi dalam lecture awak, dia bezakan simbol M besar dengan M kecil. So dalam penulisan sama ada kita nak buat M besar, M kecil ataupun labelkan sebagai M1, M2 tidak ada masalah. So this one adalah optional. So yang ni adalah yang pertama yang mungkin ditanya dalam UPS untuk gravitational force. Okay? Di mana proportional to product of the mass, inversely proportional to the square of the distance. Dan yang mungkin akan ditanya lagi satu adalah dia punya sifat sebagai attractive force dan dia melibatkan long range. So daya tarikan melibatkan jarak yang besar, attractive force long range. So yang ni akan jadi diagram dia. Pastikan tulis tuan terlebih dahulu. Okay. Dan bila kita terbitkan persamaan, disebabkan mass M1, M2 adalah sama, jarak di antara 1, 2 dan 2, 1 adalah sama, maka finally kita dapati bahawa magnitude F12 adalah sama dengan magnitude F21 tapi acting pada opposite direction. So this one juga mungkin akan ditanya dalam UPS. Okay. Takat ni ada apa-apa? Belum calculation? Tak ada kot nah? Okay. So daripada rumus F sama dengan G M1 M2 divide by R square. So ini juga mungkin akan ditanya dalam UPS untuk graf F melawan R. So kalau graf F melawan R, kita akan dapat curve line. Tapi kalau F melawan 1 over R square, kita akan dapat graf straight line. So akan ada dua lah. So this one juga mungkin akan ditanya dalam UPS 2 ke 3 atau 2 kot yang ni, UPS 2. Okay, so tengok yang ni nak. So sekarang kita cuba buat latihan. Cuba baca dulu soalan. Ambil masa baca dulu soalan. Sekejap lah. Okay, so a spaceship mass 9,000 kilogram travel from Earth to Moon. Along a line that passes through Earth center, Moon center. The average distance between Earth and Moon diberikan nilai kepada awak. So distance between Earth and Moon diberikan. Mass bagi spaceship diberikan. Dia minta kita tentukan determine distance from the spaceship from Earth. Okay, from Earth. Which is gravitational force due to Earth is twice magnitude gravitational force
due to the moon. Saya rasa macam complicated sangat sekarang. Saya bagi dulu latihan yang simple dulu kepada awak. Sekejap. Sekejap lah, saya cari ruang kosong dulu. Okay. Saya bagi yang simple dulu. Saya bagi yang simple dulu. Katakan ada satu objek M sama dengan 100 kilogram. Ada objek kedua M 50 kilogram. Dipisahkan pada jarak 200 meter. Okay. So, soalan minta kita tentukan jarak ni saya bagi center to the center of the object. Saya bagi center to the center of the object. So, soalan minta kita tentukan gravitational force on, ada M1, ada M2 kat sini. Saya minta gravitational force on M2. On M2. Saya bagi yang simple dulu. So, bila dapat soalan, step yang pertama adalah kita kena lukis direction of the force. So, kalau on 1 akan jadi F1, 2. Kalau on 2 akan jadi F2, 1. Di mana soalan kita adalah on M2. So, bila soalan kita on M2, bermakna diagram yang kita perlu consider adalah pada objek yang kedua sebab dia nak on M2. So bila dah dapat diagram macam ni, maka force on 2 akan jadi F21 G M2 M1 divide by R square, di mana gravitational constant nilai dia adalah, sekejap, sorry. Nilai G adalah 6.67 eksponen negatif 11. Masukkan M1 100. Masukkan M2 50 sebab dah dalam kilogram. Divide by R square, which is R ini mesti daripada center to the center of the object. So, dalam soalan saya memang dah bagi jarak daripada center to center dalam meter. So, akan jadi 200 square. So, finally kita akan dapat force dalam Newton. Saya tak mau buat calculation. Disebabkan force ada direction, disebabkan force adalah quantity vector, ada magnitude dan juga ada direction, maka kita tengok diagram pada M2 di mana jarak F21 adalah to the left. Jadi dalam soalan ini awak boleh tulis dua, sama ada tulis to the left pun boleh ataupun towards M1. Wajib ada magnitude, wajib ada direction sebab dia adalah quantity vector. Setakat ini dapat gambaran atau tidak? Ada masalah apa-apa nak tanya saya? Ini adalah basic untuk gravitational force. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada kod. Bila silent tak ada kod, no? Tak ada. So, okay. So, patah balik kepada example 7.1 dalam lecture note. Kenapa saya tak buat terus example 7.1? Sebab susah rupanya. Saya tak pergi langsung dia punya guideline, tiba-tiba dapat example yang susah. So, step pertama apa yang kita perlu buat sekarang dalam kes ini, kita akan lukis dulu. So, katakan ini adalah M untuk Earth dan satu lagi adalah M untuk Moon, di mana dia berikan jarak di antara Earth dan Moon adalah 3.84 eksponen 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 8? Kenapa 8? Tahu kot, no?
Sebab sekarang dalam km 3.84 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5 kuasa 5 kilogram tukar ke kilo exponent 3. So dah dalam meter. So simplify kita akan dapat 3.84 exponent 8 dalam meter. So jarak kita kena convert ke dalam meter. So bila convert ke meter akan dapat 3.84 exponent 5. So yang ni tak ada apa-apa kot. Penukaran unit ni, jarak R tu. R 3.84 exponent 5 dalam km tukar ke meter akan jadi 3.84 exponent 8 in meter. So ini adalah jarak antara moon dengan earth. Okay, jarak antara moon dengan earth. Di mana bila dia tak sebut apa-apa means that this jarak adalah daripada center to center. Kalau dia tak sebut apa-apa, bermakna kita terus menganggap dia adalah center to center. So, then ada satu objek, dia punya spaceship tu berada somewhere pada bahagian in between Earth dengan Moon, dan dia minta kita tentukan jarak daripada Earth. Jarak daripada Earth, di mana jarak itu adalah unknown. So, bila jarak unknown, bermakna kita boleh labelkan sebagai X. Kalau bahagian ini sebagai X, maka daripada satelit kepada Moon akan menjadi 3.84 exponent 8 minus. So ini baru bahagian jarak. Ini baru bahagian jarak. Setakat gambaran ni dapat tak? Faham tak yang ni? Faham kot Noh? Dapat, madam. Okay. So sekarang dia minta dia minta jarak di antara satelit dengan Earth. So sekarang kita tentukan dulu force yang bertindak ke atas satelit. So antara satelit dengan Earth, ini akan jadi F satelit Earth. Dia adalah towards the Earth. Dan antara satelit dengan Moon adalah towards the Moon. So satelit dengan Moon. So saya dah berjaya lukis FSE dengan FSM. Di mana dalam soalan dia bagi tahu kat kita force satelit dengan Earth adalah double force, bukan satelit, spaceship dengan Moon. Ini adalah dalam soalan. Yang ni dia berikan dalam soalan. Dia kata force due to Earth twice magnitude force due to the Moon. So force due to Earth is twice force between spaceship and the Moon. So dapat persamaan yang tu. So bila dapat persamaan yang ni, kita nak tentukan nilai X, maka kita masukkan dalam persamaan. So G M spaceship M Earth, di mana jarak di antara Earth dengan spaceship adalah X square. Then G M spaceship M Moon, jarak di antara spaceship dengan Moon adalah 3.84 exponent 8 minus X, jangan lupa square. Okay. So ini adalah rumus untuk hasil terbitan kat situ. Disebabkan G adalah value yang sama, so boleh cancel off. Mass untuk satelit juga nilai yang sama, so boleh cancel off. So awak kena selesaikan matematik di mana saya tak tunjuk kat sini. So awak akan dapatlah nilai X bersama dengan 3.32 10 kuasa 8 dalam meter. So ini adalah gambaran kasar untuk kita tentukan nilai gravitational force satu dimensi hanya melibatkan satu paksi sahaja, iaitu paksi X sahaja. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tengok soalan yang kedua. Yang ni melibatkan dua dimensi.
So bila melibatkan dua dimensi bermakna kita terpaksa buat resolving vector. Okay. Ada objek A, ada objek B, ada objek C. Di mana dia minta kita tentukan net pada objek C. Dia minta kita tentukan net pada objek C. Di antara C dengan A, ada gravitational force di mana direction dia adalah attract. So ini akan jadi F, C dengan A. Antara C dengan B juga ada gravitational force juga bersifat atraktif. So akan ada F, C, B. Kenapa saya tak lukis antara A dengan B? Kenapa saya tak lukis A dengan B? Sebab soalan ini dia hanya nak on objek C sahaja. Jadi bila dia nak on objek C, saya hanya akan fokus diagram pada objek C sahaja. So ini adalah diagram pada objek C di mana ada FCA dan juga FCB melibatkan dua paksi X dan juga Y. Bila melibatkan dua paksi, saya tak akan tunjuk semua sebab ada dalam nota. Saya hanya akan buat guideline sahaja. So bila melibatkan kes ini, awak tidak ada pilihan, awak terpaksa buat resolving factor. So bermakna FCA ni kita terpaksa resolve kepada komponen X dan juga komponen Y. FCB tak perlu sebab FCB purely pada paksi Y. Dia brother ngam-ngam pada paksi Y, so tak perlu buat apa-apa pada FCB. Hanya perlu resolve FCA sahaja sebab FCA boleh resolve kepada komponen X dan juga komponen Y. Okay, maka FCA akan ada FCA pada X dan juga FCA pada paksi Y. So, awak kena buat summation pada paksi X. Nak letak tanda negatif pun boleh, tak nak letak tanda negatif pun boleh, terpulang pada awak. Di mana FCA akan menjadi G, MA, MC, R antara A dengan C, paksi X, opposition dengan angle theta, so akan jadi sin theta. Kalau awak tak nak letak tanda negatif, bermakna tulis kat sini direction dia adalah to the left. So awak ada dua option. Sama ada terus tulis nilai negatif ataupun tulis to the left. Disebabkan saya tak masukkan tanda negatif, jadi saya tulis direction kat tepi, direction dia adalah to the left. Ini adalah optional lah kalau tak nak letak tanda negatif. Then summation pada Y ada dua anak panah, maka akan jadi FCBY plus FCAY di mana both directed pada arah yang sama. So, saya tak nak letak tanda negatif, saya tak mau letak tanda negatif, optional. So, akan jadi G MC MB divide by R CB square. Yang ni tak perlu ada sin cos sebab FCB memang exactly berada ke bawah. Dia memang exactly ke bawah. Sekejap. Diagram tak nampak. Dan FCA, dia adalah adjacent pada angle. So, G tak muat. Sekejap nah. Tak muat. Plus dengan, saya tulis kat bawah. G, MA, MC, RAC square cos theta. Disebabkan saya tak tulis tanda negatif, maka akan menjadi direction downward. Bermakna daripada sini, kita akan dapat resultant pada paksi X dan juga resultant pada paksi Y. Di mana resultant pada paksi X adalah to the left, resultant paksi Y adalah downward. So, net gravitational force acting on object C will be somewhere in third quadrant dengan nilai Fx square plus dengan Fy square. Awak akan buat calculation dapat dalam unit Newton. Di mana calculation ini ada dalam nota awak. Bila force ada vektor,
So mesti ada direction. So direction awak akan carilah Fy divided by Fx. Awak kena tulis kat sini, dia adalah below negative x axis. Sebab kita punya angle theta adalah below negative x axis. Sebab angle theta kita sentiasa jadikan paksi x sebagai reference. So, bila jadikan paksi x sebagai reference, so the angle is located below negative x axis. So, setakat ni ada apa-apa untuk gravitational force? Saya baru siap gravitational force, sebab tu saya akan masuk gravitational A pula. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Okey. Sunyi sepi je kelas. Okay. So siap untuk gravitational force. Sekarang tengok pula gravitational field strength ataupun gravitational acceleration. Dia adalah A, dan daripada hukum Newton kedua kita tahu F sama dengan ma. Jadi A akan jadi F divide by m, di mana dia adalah definition kalau tanya dalam UPS, dia adalah force per unit mass. Force per unit mass. Saya takkan terang lebih-lebih kat sini sebab saya akan lukis. Okay. So, katakan ada Earth kat sini. Ada satellite kat sini. Kita tahu satellite ini akan rasa gravitational force. Dia akan feel gravitational force disebabkan oleh Earth. So, this one akan jadi F S towards the Earth. Gravitational force between satellite to the Earth. So sekarang F satellite to the Earth daripada hukum Newton kedua akan sama dengan ma, di mana ini adalah mass satellite multiplied with the A. So force between satellite and Earth will be equivalent to ma. This one adalah daripada hukum Newton kedua, F sama dengan ma. Di mana force satellite dengan Earth, kita tahu direction dia adalah attractive. Ini akan jadi Earth satellite. Tapi sekarang fokus saya adalah pada satellite. So, rumus bagi force adalah G M satellite M Earth divided by R between satellite and Earth square. So, this one akan jadi M satellite A. So, kalau tengok rumus ini, apa yang kita boleh buat? Mass untuk satellite akan berlaku cancellation kat situ. Maka finally kita akan dapat gravitational field strength on satellite due to Earth adalah sama dengan G M Earth divided by R between satellite and Earth square. So dapatlah rumus dia G M divided by R square. So rumus asas bagi A adalah G M divided by R square. So M ini awak kena tengok dia due to siapa. So dia kalau soalan tanya gravitational field strength Earth due to the sun, maka mass adalah m sun. Kalau soalan tanya gravitational field strength moon due to Earth, jadi mass adalah mass untuk Earth. Kalau soalan minta cari gravitational field strength on satellite due to the moon. So mass itu adalah mass untuk moon. Di mana daripada F sama ma, kalau force kita ke kiri, maka A kita juga ke kiri. Okay? A juga ke kiri. So, kita dapat inilah. Maka kalau F kita, awak kena take note lah.
Kalau kita punya paling senang adalah Earth. Earth, ni adalah pusat bumi. FG always directed to the center of the Earth. Maka ini akan jadi FG. Kalau FG towards center, maka automatically AG juga directed to the center of the Earth. That's why bila kita buat weight, kalau kita ada objek, weight kita sentiasa directed downward, iaitu directed pada center of the Earth. So setakat ini kita ada dua rumus yang kita dah belajar. Yang pertama adalah F equivalent to G M1 M2 divide by R square. This one kita panggil sebagai gravitational force. Gravitational force bersifat attractive, long range, di mana R ini adalah jarak center to center between object M1 and M2. So, daripada F sama dengan MA. So, kalau F1 maka mesti melibatkan M1. Maka G M1 M divide by R square. M1 A. M1 berlaku cancellation. Jadi A akan dapat bersama dengan GM divide by R square. Di mana A ini adalah gravitational field strength ataupun gravitational acceleration, di mana direction untuk FG dan AG pada objek itu adalah sama sebab dia adalah mematuhi hukum Newton kedua, F sama dengan MA. So, kita tengok satu contoh untuk A. Baca dulu soalan. Tak lama dah, tinggal lagi sikit je. Okay, so dia kata Earth gravitational field strength, dia minta pada dua lokasi daripada surface dan juga daripada altitude. So kita tengok dulu pada Earth surface. Tengok dulu. Ini adalah due to the Earth, due to the Earth. So bila due to the Earth bermakna mass yang kita akan guna pakai adalah mass untuk Earth. So for the first case, gravitational field strength A due to the Earth on surface. So will be G M Earth divide by R square. So this radius R mesti daripada center to the Earth surface. Mesti daripada center to the Earth surface. So gravitational constant will be equivalent to 6.67 exponent -11 mass Earth 6 exponent 24 radius for the Earth 6.4 exponent 6 square. So simplified kita akan dapat A due to Earth on Earth's surface which is equivalent to perlu kasih kira. Saya tak perlu kira sebab value tu ada. Di mana daripada kiraan akan dapat 9.77 meter per second square. So direction dia adalah toward center of the Earth, toward center of the Earth. Soalan B dia minta pada jarak 350 km daripada Earth surface. Ingat, rumus A sama dengan GM divided by R square. The value of R must be from center to center, center to center. Dalam chapter ini, the whole chapter, radius R must be center to center. Radius R must be center to center. Satu chapter, the whole chapter, R is from center to center. So kalau dia bagi daripada surface, kalau soalan bagi daripada surface, awak kena tambah radius sebab jarak dia wajib daripada center. So untuk kes ini, R daripada center adalah bersamaan dengan 6.4 exponent 6 plus dengan 350 kilometer tukar ke meter
So awak akan dapat jarak daripada center point tu kepada center. Selepas dapat jarak R ini, barulah awak masukkan dalam persamaan untuk mendapatkan A pada lokasi 350 daripada Earth surface. So ini adalah general idea untuk F dan juga untuk A. Ada apa-apa nak tanya? Sebab kalau tak ada apa-apa, saya akan biarkan awak buat soalan tuturan, soalan nombor 1 sampai nombor 3 sebab tutor yang awak boleh buat untuk subtopik ini adalah daripada soalan nombor 1 dengan 3 sahaja. Setakat ni untuk arahan saya hari ini. Ada apa-apa nak tanya? 1 sampai 3 sahaja. So kalau tak ada apa-apa, awak boleh left. Yang nak tanya soalan boleh stay. Arahan saya buat soalan tutorial untuk petang ini daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 3. Sila tanya dalam grup jika awak ada masalah. Sila tanya dalam grup jika awak ada masalah sebab senang saya boleh briefing kat semua orang terus. So kalau tak ada apa-apa, boleh left dan boleh sambung tutup. Dan jangan lupa untuk key in kedatangan pada jam 3 sampai 4 untuk mode tutorial. Okay, boleh left nah buat soalan tutup 1 sampai 3 je. Thank you. Okay. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.